صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tam bil khair, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya Rabb Musa wa Harun wa ya Rabb Isa Rabb Ibrahim wa ya Rabb Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Akrimna bil fahmi wal hifzi wal aql warzuqna al ilma wal hikmah wa albisna libas at taqwa. Ya qadi al hajat iqdi hajatana wa akrimna bi anwa'il khairat bi hifzika ala jami'i khalqik. Ya qariban ghayra ba'id a'tina jami'a ma sa'alnak wa zidna min fadlikal wasi'. Inna ilaka raghib anta dhu fadlin azim waghfir lana wa liwalidina jil muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan pengurusi, ahli kuasa, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang limpah dan kurnianya pada pagi ini dapat kita bertemu lagi. Alhamdulillah, kita masuk tajuk ialah berkaitan dengan faslun fi fadilati talibil ilmi nafi'. Kelebihan menuntut ilmu yang manfaat. Kelebihan menuntut ilmu yang manfaat. Sambungannya ialah syahdan. Jumpa no? Saya tak tahu muka surat berapa buku tu. 13. Muka surat 13. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darainil amin. Syahdan. Kita pun tak pernah jumpa bahasa sekarang ni. Ni bahasa kita lama, syahdan. Syahdan ni maksud kita awas. Kita pun kita kan jaga-jaga, syahdan. Bahasa kita lama ni antaranya hubaya. Tak pernah jumpa orang sekarang. Kan? Tanya budak sekolah, hubaya tu paling kita tahu juga. Syahdan pun tak tahu jugalah, kan? Ni bahasa kita lama. Syahdan artinya maksud katanya awas, ataupun jaga-jaga, ataupun ambil perhatian. Boleh juga kan. Kata Syekh Ibn Atha'illah rahimahullah dalam kitab At-Tanwir fi Isqatin Nafi' fi Isqatin Tadbir. Ini kitab dia lah. Apa katanya? I'lam annal ilma haitsuma takarrara fil kitabil aziz aw fis sunnati innamal muradu bihi al ilmun nafi' alladhi tuqarinuhu al khasyatu wa takshifuhu al mukhafah. Ni bukan hadis Nabi nah. Bukan hadis Nabi ke ataupun Al-Quran, tidak. Tapi ni ialah kata Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari. Apa katanya? Ketahuilah olehmu bahwasanya ilmu yang berulang-ulang sebutnya dalam Al-Quran, yang diulang-ulang dalam Al-Quran sebut tu yang maha mulia Al-Quran, atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berulang-ulang sebut dalam Al-Quran, berulang-ulang sebut dalam hadis Nabi.
hanya sahaja murad dengan dia, yakni dikendaki dengan dia ilmu atau perkataan ilmu yang berulang-ulang sebut dalam Al-Quran, berulang sebut pada hadis Nabi. Apa kenakinya? Iaitu ilmu yang beri manfaat ia, yang menyertai akan dia takut akan Allah Ta'ala. Pertama, kan? Ilmu yang mana disebut pada Al-Quran, sebut pada hadis Nabi, lah ilmu yang kita belajar ilmu tersebut takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lebih dekat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan meliputi akan dia hebah akan Allah Ta'ala, segerun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah ilmu yang manfaat nama dia. Kita belajar ilmu tersebut, bertambah takut kita kepada Allah, bertambah hebat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa hebat? Gerun, kan? Gerun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab dosa kita banyak. Itulah ilmu tu kita belajar. Maka ini orang panggil ilmu yang manfaat. Kan? Kadang-kadang ilmu Allah Ta'ala bagi, kadang-kadang orang tinggi macam mana pun, kadang-kadang Allah Ta'ala tak bagi. Allah bagi pada orang yang rendah pada dia. Ada pada dia kisah Nabi Allah Musa alaihi salam, apabila dia berguru dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam Nabi lagi Rasul. Adapun Nabi Khidir, kata setengah dia Nabi, dan kata setengah dia bukan Nabi, dia hanya wali. Sebab Al-Quran tak sebut pun nama tu. Kata setengah dia Nabi, dia bukan Rasul, dia Nabi sahaja. Maksud Nabi ni dia rendahlah martabat pada Nabi lagi Rasul. Dia kata setengah dia bukan Nabi, dia hanya wali. Wali ni kekasih Allah. Namun begitu, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir alaihi salam. Belajar. Apa sebabnya? Artinya ada sesuatu ilmu yang Nabi Musa tak perasan ada ilmu tersebut pada diri dia. Kan? Tak ada pada dia. Maka Allah perintah Nabi Allah Musa pergi bertemu hamba aku sekian, kan? Tempat sekian bin sekian. Maka Nabi Musa pun pergilah. Sebab Nabi Musa, dia ketika mana dia dia bercakap dengan kaum-kaum dia, ada di antara kamu semua ni, adakah lebih tahu daripada aku? Dia rasa hebatlah kan. Maka Allah menempelakkan Nabi Musa alaihi salam. Jangan, sebab ada lagi hamba aku yang lebih hebat daripadamu. Kan? Maka sebab itulah Nabi Musa ingin berguru, ingin belajar dengan yang Allah sebutkan hamba itu. Maka Nabi Musa pun pergi dengan pembantunya, ialah namanya Zunnun. Nama dia apa? Tak ingat dah. Kan? Pembantu dia. Pergi. Yang Allah Ta'ala isyaratkan tempat tersebut sekian-sekian. Ini berlaku di mana? Di Mesir. Kan Sinai. Jalanlah Nabi Allah Musa bersama dengan pembantu dia. Jalan tepi pantai. Bawa bekai. Bekai apa? Bekai ikan. Ikan. Jadi bekai ikan tu, ikan dah masak. Jadi itu bekalan Nabi Musa bersama pembantu dia. Maka berjalan di pinggir pantai sebab nak tumpu, nak jumpa tempat yang Allah Ta'ala tentukan itu. Di mana tempat dia? Jalan jauh. Ini di antaranya peranan bagi kita untuk ilmu ni, kena berusaha payah. Kena berusaha payah. Kita alhamdulillah, tok guru ataupun ustaz dia mai tempat kita. Kan? Jadi bila tok guru ataupun ustaz mai tempat kita, jadi mudahlah bagi kita hanya. Jadi kita pun ambil gitu. Jadi ada pun sebenarnya anak-anak murid ni nak dapat ilmu sebenarnya dia kena kena mujahadah orang panggil, kan? Kena bersungguhlah. Kena keluar daripada rumah dia. Nabi Musa AS keluar daripada kampung dia, nak pergi jumpa Nabi Khidir itu. Jalan punya berjalan, jauh jalan tu. Sampai tepi sebuah tempat. Ini tepi laut. Maka Nabi Musa kita bantu dia. Mari kita buka bekalan kita makan. Kisah Nabi Musa ni bertemu dengan hambanya Khidir ini, Allah rakamkan pada surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. So kita baca pada hari Jumaat, kan? Hari Jumaat kalau boleh jangan tinggal surah Al-Kahfi walaupun sikit.
Kan? Surah Al-Kahfi itu sama ada kita ambil mula ke, ambil hujung ke, kan? Nak baca lah banyak, panjang sangat kan. Kita ambil juga surah Al-Kahfi, permulaan dia ataupun penghujung dia. Sebab apa? Ini untuk mendinding kita fitnah Dajjal. Pada akhir zaman kita tak tahu fitnah Dajjal memang besar, yang kita tak mampu untuk kita menghadapinya. Maka antaranya ialah sebagai pendinding kita ialah banyakkan baca surah Al-Kahfi pada setiap hari Jumaat. Baca surah Al-Kahfi. Sebab apa surah Al-Kahfi itu Allah cerita kisah-kisah, ya, kisah Nabi Musa dengan Khidir, kemudian kisah Ashabul Kahfi, kemudian kisah Zulkarnain. Tu orang cerita semua kan, surah Al-Kahfi. Jadinya bila sampai tempat tu, Nabi Musa kata, "Mai kita buka bekal." Buka bekal. Makanlah. Kan bekalan tu makan tak habis sebab ikan, ya. Ada sebelah lagi. Ada sebelah. Tiba-tiba dah makan serah apa semua, ayak laut, kan? Depa ni ayak laut tu tiba-tiba terpercik kena ikan tu. Depa tak sedar. Ya, terpercik kena ikan yang dimakan tu. Maka ikan tu melompat, dia hidup rupanya. Padahal dah makan sebelah lah. Lompat je tu. Ya, depa tak sedar. Nabi Musa dengan pembantu tu sedar, jalan terus. Dalam berjalan jauh, tiba-tiba Nabi Musa kata, aku lapar lagi, mari kita buka bukan? Tengok tu ikan tak ada. Ikan tak ada. Padahal ada sebelah lagi. Mari kita pergi patah balik. Kan? Patah balik tempat hak kita berhenti makan tu. Maka patah baliklah berjumpa dengan hamba Allah yang Allah maksudkan dulu Nabi Khidir alaihi salam. Berjumpalah tu. Ya? Akhirnya Nabi Musa kata, aku nak guru. Kata Nabi Khidir, nak guru siapa? Engkau lebih hebat. Aku bukan Rasul, kan? Bukan Nabi. Tapi tak. Ya? Sebab Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa berguru. Belajar dengan ni, hamba Allah ni. Dia soleh. Nak belajar apa? Ya? Sebab ilmu semua ada pada Nabi Musa belaka. Itulah. Kadang-kadang satu ilmu tersebut tak ada pada kita, pada ada orang lain. Ya? Maka sebab tu kita belajar mereka. Ya? Jadi Nabi Khidir bersyarat dia. Sebab itulah, ya, kita pergi belajar di pondok-pondok ke, di mana sekolah asrama ke, dia ada undang-undang. Kan? Jangan kita ikut pula kita ya. Kan? Jangan, sebab dia ada undang-undang dia. Jadi ada setiap buku apa sekolah mana ke, asrama ke mana, dia siap undang-undang dia. Artinya pelajar-pelajar semua rambut tak boleh panjang. Kan? Semua dia bubuh belaka situ. Apa tujuan dia? Nak ajak adab pada kita. Bila kamu belajar di sini, ikut peraturan tersebut. Kalau tidak, kena denda. Maka begitu jugalah Nabi Allah Khidir alaihi salam, dia bersyaratkan kepada Nabi Musa. Kan? Kamu nak belajar dengan aku boleh, tapi ikut syarat tersebut. Apa syarat dia? Apa yang aku buat jangan tanya. Tu saja. Nak bagi ilmu, ilmu dah banyak dah. Nampak dah kan? Dah banyak dah ilmu Nabi Musa. Tu mana? Ni lah cara dia. Apa yang aku buat jangan tanya. Ya, sampai 3 kali tanya, maka kita berpisah. Nabi Musa berjanji. Kan? Berjanji Nabi Musa. Tak apa. Kan? Aku takkan tanya. Itulah keadaan dia. Kan? Bila berjalan, maka Nabi Allah Khidir sama Nabi Musa ni tahan sebuah kapal. Bila naik kapal tersebut, sampai di orang sana, jadi kapal tu Nabi Khidir perosakkan sikit. Sedangkan nakhoda kapal ni bagi free, tak payah tambang-tambang. Sebab apa? Dia kenal ni Nabi. Ya, ni Nabi ni. Mana boleh nak beri tambang-tambang, kita pergi free. Macam kita no? Kan? Hajat ustaz pergi makan kedai. Ustaz tu bayar ke? Dah. Contoh gitu kan. Jadinya bila dah free sampai belah sana, seberang jauh tu, tiba-tiba dalam perjalanan tersebut, maka Nabi Khidir alaihi salam celupkan katanya satu batang, yang tongkatnya di ayak laut tersebut. Maka diangkat. Bila diangkat, maka Nabi Khidir kata, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang ada pada aku dan kamu dan seluruhnya hanya sekadar mana. Inilah keadaan yang ada di tongkat tu. Artinya tak luar ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada luar ke? Ada kurang ke?
tak kurang pun ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Duk banyak tu jugalah. Ayat laut kan? Ayat laut kita ambil celup, kan? Adakah ayat laut tu kurang? Tak pernah kurang Itulah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu aku, ilmumu sekadar yang ada sagi-bagi tongkat tu ya. Allahu Akbar. Itulah ilmu kita. Ilmu kita tak banyak. Banyak tu kan. Belajarlah segi mana pun. Sampai PhD ke manakah, ilmu kata sikit sangat dia. Kita bukan kuasa ilmu banyak. Nak bandingkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, bandingannya macam celup dari yang lalu. Tu saja. Tak pernah kurang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Sampai belah sana Nabi Khidir dia ketuk kita perosaklah sikit, bukan kata sampai tenggelam dah, perosakkan. Maka timbullah di hadapan Nabi Musa, dia rasa tak puas hati. Dahlah kita mai peri, naik kapal peri tak kena tambang. Tiba-tiba pasal tuan perosakkan kapal ni. Kan aku kata dah yang tanya. Nampak tak? Jangan tanya. Itu satu. Tak apalah. Sebenarnya kapal ni dia Nabi Musa akan jawab lepas tu. Nabi Allah Khidir akan jawab lepas tu. Tak apa. Nabi Musa pun kata, aku silap. Minta maaf. Jadi di antara perangai perangai kita sebagai manusia ni tak sabar Pelajar-pelajar dia tak sabar dengan undang-undang, dengan aturan-peraturan sekolah tu. Kadang-kadang dia melanggar juga. Bila langgar dia kena denda. Itu tak dapat tidak. Setiap anak murid dia kena denda. Dan denda itu ikut keadaan guru lah. Nampak macam mana? Kena jemuk tengah panas ke? Kena rendam dalam kolah ke? Ikutlah macam mana? Macam saya menjilu, jangan. Ni mak bapak dia memang dia serah sungguh pada tuan guru untuk didik anak-anak dia. Mak bapak dia serah sungguh. Tok guru nak buat apa, buatlah pada anak saya. Dia bagi. Sebab apa? Sebab dia nak bagi anak dia jadi orang. Jadi orang. Itu tujuan dia. Denda lah. Macam mana? Itu di antara adab yang kita belajar. Ada. Kadang-kadang kita sekarang tak boleh. Nanti mak bapak ataupun mak bapak sendiri bawa ke mahkamah. Bawa tu guru, cikgu tu pergi ke mahkamah. Sebab apa? Ni godam anak dia, watan anak dia tak sembahyang Zuhur. Watan anak dia culas tak sembahyang Zuhur. Dia balik rumah tak suruh anak sembahyang. Bila di sekolah, cikgu suruh sembahyang. Watanlah sikit. Marah cikgu tu. Jangan sebab itulah apabila mak bapak ataupun kita penjaga bila ada perasaan terguris hati pada tok guru itu, maka kemungkinan tidak ada keberkatan lagi pada ilmu anak dia. Tak ada. Belajar gitulah. Sangat bahaya Lepas tu kita jaga, kita hormat tok guru, hormat orang yang mengajar kita. Sebab apa? Allah akan tarikkan keberkatan. Ada tuan guru. Ini rasanya cerita pada salafus soleh, orang yang hebat-hebat, orang yang wali-wali. Hebat. Dia mengajar sehingga kan dia mengajar anak tersebut. Pak dia serah pada dia. Pak dia serah pada dia. Pada tok guru ni dia ajar. Satu ketika pak dia mai. Dia tengok anak dia ni sekian. Apa kata tu? Hang buat balik buat balik Satu bagilah. Tu tegas betul tu. Hak tegas betul gitu Buat balik sebab tidak ada keberkatan lagi dah. Sebab ilmu ni ada berkat. Itu yang pertama. Yang kedua, bila dah masuk ke kampung tersebut, jumpa seorang budak. Seorang budak. Kan budak ini dia ada anak, ada ayah dan mak dia. Nabi Khidir pancung bunuhkan budak ni. Berat tu cerita tu Berat lah dia ikutkan Nabi Musa kata terima lah pasal apa budak kecil lagi dah kena bunuh pasal apa? Ada dua. Yang ketiga, masuk ke kampung. Kemudian Nabi Khidir minta
Di kampung tu ada bagi kami makanan, minumkan sebagainya. Tapi semuanya di kampung tu kedekut belaka, tak bagi makan. Kemudian kebetulannya di kampung tu ada benteng yang nak runtuh. Kemudian Nabi Allah Khidir memperbetulkan dinding tersebut. Nabi Khidir tanya, orang kampung kedekut macam ni, kita nak tolong lagi kah? Tak usah tolonglah, biar mampu mereka lah. Kan? Ni Nabi Khidir tolong untuk kemahkan dinding tersebut. 3 perkara. 3 ni habis. Sebelum berpisah, maka Nabi Khidir huraikan satu persatu. Yang pertama, kapal tadi pasal apa? Sebab di sana ada raja yang zalim. Sedang sana, dah sampai sana, raja ni zalim. Dia akan merampas setiap kapal-kapal. Yang hak lawa-lawa, hak dia belakang. Kan? Tapi kalau ada rosak walaupun sikit, tak apa. Ilmu yang ada Nabi Musa, ilmu Nabi Allah Khidir, orang panggil ilmu anugerah. Kan? Dan disebut ilmu laduni. Ilmu anugerah Allah Ta'ala pada dia. Dia tahu keadaan tu. Nabi Musa tak tahu. Nabi Khidir saja ada. Kan? Sekiranya aku tak perosakkan sikit, nescaya ni nakhoda kapal ni, tuan kapal ni nak buat kerja cari makan apa? Sebab apa? Kapal dia dirampas oleh raja. Bila ada rosak sikit, kan bukan tenggelam pun, bukan kata kapal itu bocor mana dah, hanya rosak sikitnya, maka dia boleh cari makan. Kan? Jadi sungguh juga nah. Satu. Yang kedua, aku bunuh budak tu sebab apa? Sebab budak tu nanti besar nanti dia akan dianak derhaka pada dua ibu bapanya yang soleh. Mak bapak dia soleh. Anak ni besar nanti akan merosakkan selain mak dan ayah dia. Maka sebab tu aku bunuh awal lagi. Aku gantikan balik anak yang soleh. Yang kedua. Yang ketiga, tu kampung yang hak tak beri makan kita kedekut ni pasal apa ni? Yang tiganya, di bawah benteng itulah harta yang ditanam oleh untuk anak yatim. Anak yatim. Di bawahnya itu harta peninggalan daripada ibu dan ayahnya. Maka aku nak jaga harta tersebut untuk anak yatim tersebut. Nabi Musa tak tahu ada ilmu. Kan? Maka sebab ilmu ni, dia ada ilmu yang Allah kurniakan kepada seorang yang tak ada pada orang lain. Sebab tu kita kena saling hormat menghormatilah, kan? Okey, sambung cerita ni. Cerita Nabi Musa pula, kan? Dia mau cerita sikit ni. Apa ni? Jadi ilmu manfaat tu ilmu yang beri takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Maka itulah ilmu yang manfaat. Ilmu yang kita gerun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ilmu yang memberi manfaat pada kita. Dan kata Syekh Ibn Ibad dalam Syarah Hikam, wa'lam annahu qad warada fil kitabi was sunnati min fadlil ilmi wal ulama ma la yuhsa kasrahu wa la yurja husulu dhalika illa liman sahhat minhu niyyah wa sihhatuha fi dhalika an yakuna gharaduhu fihi talibihi mardatillah واستعماله فيما ينفع عنده وإشارة الخروج من ظلمة الجهل إلى نور العلم فهذه النية الصحيحة التي تحمد عاقبتهما آجلا وتجتني ثمرتها في طاعة الله آجلا. Kitab saya ni tak ada baris. Tak ada baris kan? Baca ke baris. Artinya, ketahui olehmu bahwasanya telah datang Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kelebihan ilmu dan ulama. Dia tak pisah dah, ilmu dan ulama. Ilmu dan ulama. Kan? Al-ilmu bit-ta'allumi. Ilmu itu kita kena belajar. Nampak kan? Ilmu itu kena belajar. Kalau sekat baca saja pun tak kena juga, no? Takut hak kita baca tak faham terang mana, dia selewengkan kita. Maka sebab tu al-ilmu bit-ta'allumi.
Maka ilmu itu dia kena belajar. Maka belajar dengan siapa? Dengan alim ulama. Alim ulama pula dia ambil dengan tok guru dia. Gitulah keadaan dia, no. Jadi kita kena belajar no. Boleh kita dapat ilmu dengan kita membaca. Dan sekarang mudah sangatnya, kan? Buka YouTube ke apa ke kita duk dengar. Boleh, tak kisah. Tapi kan kita lebih eloknya dengan kita berguru. Kan? Kita berguru. Sebab kadang-kadang kita duk baca-baca ni kadang-kadang tersilap fahaman kita. Gitu sajalah no. Maka sebab tu elok kita berguru. Dia tak pisah ilmu dengan ulama. Yang mana ia banyak kelebihannya itu tak terhingga banyaknya. Kelebihan ilmu dan ulama ni banyak sangat. Dan tiada diharap hasil yang demikian itu melainkan bagi orang yang sah daripada niatnya. Syaratnya niat pertama tu. Turun pada rumah kita nak tuntut ilmu, niat kita tu paling penting. Niat membawakan kita. Kan? Niat kita belajar ilmu tu bukan tak dapat. Kita pergi belajar ilmu dapat dah. Niat kita katanya, aku ni bila pergi ke Timur Tengah dapatlah aku di Tok Qadi. Tapi Qadi semua nampak tak? Tok Qadi Bila aku pergi tinggi-tinggi ni dapat PhD, dapat aku jadi mufti contohnya. Dapat niat kita tu. Kan? Maka sebab tu niat yang sahih, niat yang betul-betul niatnya. Bukan tak dapat ilmu, dapat. Kan? Tapi ilmu hak kita banyaknya, ilmu an-nafi'na, ilmu yang kita kenal Allah Ta'ala, takut kepada Allah, segerun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ilmu yang manfaatnya. Itu sebab kita mula-mula kali niat kita. Niat kita kena jaga. Kadang-kadang kita pergi belajar dengan tok guru tersebut, dia tak cakap sedap mana pun. Dia tak pandai syarah. Contohnya Syekh Idris Al-Marbawi dengan kitab tu Bahrul Mazi berapa jilid tu, dia orang suruh syarah, dia tak pandai syarah. Sebab dia memang tak sedap lah. Bila dia bersyarah, orang tidur Dia tak pandai bersyarah. Tapi kealiman, tengok hebat dengan ilmu dia. Berapa banyak kitab dia karang. Syekh Idris Al-Marbawi diiktiraf ulama Mesir tu. Dia orang Lembut Merbau. Orang Lembut Merbau tu, Lembut Merbau Kuala Kangsar tu. Ada kubur dia ada kubur dia di masjid apa nama? Masjid Arbawi tu. Ada kubur dia. Saya pergi ziarah dah. Hebat orang dia. Diiktiraf oleh ulama-ulama Mesir. Hebat dia sebab dia lama di sana. Kitab-kitab dia banyak cetak di Mesir. Tapi dia tak pandai bersyarah. Tu kan. Tapi mengajar, okey. Mengajar macam ni Jadi sebab itulah yang pertama sekalinya ialah niat kita tadi ni. Apa tu dia? Aku nak ilmu. Tu paling pentingnya. Niat kita. Sebab itulah dalam kita belajar dengan tok guru ni, dia adab dia mesti jaga. Tak jaga adab, payah dapat ilmu yang berkat. Tu. Adab dia kena jaga. Ketat sangat adab dia. Antaranya adabnya bila kita ada duduk mendadah kitab dengan tok guru dia, jangan dia kangkang kaki macam-macam ni dia antara perkara adab yang sebesar anak murid kena tempuhi. Sepanjang sejam ataupun sejam lebih dia tak mengajar 40 minit ni dah. Tok guru dia tak mengajar 40 minit tu, 40 minit kita kuliah lagi dah habis lagi, tunggu sikit habis. Sejam setengah tu anak murid bersidang bertambun tak bergerak. Allahu Akbar. Masya Allah. Tu dah keadaan dia. Jangan main. Bermula sah niat pada demikian itu adalah kehendaknya dalam menuntut ilmu. Paling penting niat dia tadi ni. Apa tujuan dia? Aku nak dikenal Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu menuntut akan yang digemari oleh Allah. Mana dia yang Allah gemar? Iaitu mengerjakan taat. Aku nak untuk ilmu ni, aku nak buat taat kepada Allah dengan sempurna. Itulah ilmu yang manfaat. Niat paling penting sekali. Dan menjauhkan maksiat. Aku tujuan aku punya ilmu ialah aku nak buat taat kepada Allah dengan sempurna dan nak jauhkan segala maksiat-maksiat. Dan lagi diamalkannya ilmunya.
Ilmu dia kena amal. Ilmu kena amal. Pada yang beri manfaat padanya, dan lagi isyarat keluar daripada kalam jahil pada terang ilmu. Tu tujuan dia. Kerana aku ni gelap gelita dengan jahil. Bila aku belajar, teranglah aku. Memanglah kita ni kelam. Apa kelam? Katanya gelap, tak tahu apa sekarang. Maka kita pun dah belajar, terang jalan kitanya. Maka sebablah majlis ilmu itu raudhatun min riyadil jannah. Taman syurga. Itu majlis ilmu. Kita kalau taman syurga, taman syurga. Ya, tenang. Dia tak riuh. Kan syurga tu tenang. Masuk syurga tenang. Dia tak riuh. Bukan kita pergi pasar, kan? Lu pasar ikan, dia riuh lah. Tapi majlis ilmu tenang dia. Sehingga kita tersandar, so kita tak sedar lah. Tenang sungguh rupanya. Tu. Maka inilah iaitu niat yang sahih yang dipuji atas, kan? Inilah niat yang sahihnya, kan? Tujuan dia nak keluar dari kejahilan, nak menuju pada keterangan. Okey. Yang dipuji atas kemudiannya itu dalam akhirat, dan dapat faedahnya dalam taat akan Allah Ta'ala dalam dunia. Faedahnya apa dia? Kita bertaat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala masa di dunia. Balasannya bila kita mati besok, dapatlah balasannya. Maka sebab itulah antara Allah ganjarkan pada orang berilmu, ketika kalau dia mati min ilmu, ialah seolah-olah mati syahid. Bukan senang tu. Mati syahid, mati syahid bukan senang nak dapat. Nak mati syahid ni kena pergi perang. Perang dengan musuh tu, kita pun mati dapat pahala syahid. Tetapi kita tak pergi perang, nak dapat pahala syahid macam mana? Majlis ilmu. Kita hadir majlis ilmu, kemudian tiba-tiba Allah Ta'ala matikan kita ketika itu, dapat pahala syahid. Syahid apa orang panggil? Syahid akhirat. Orang pergi perang fi sabilillah, dia mati, syahid dunia, akhirat. Dia dapat dua tu. Syahid dunia, syahid akhirat. Dunia macam mana? Kalau dia mati, dia tak kena mandi. Dia pergi perang, kan? Tiba-tiba dia syahid, dia tak payah pernah mandi. Hanya kita selimutkan dia dengan kain putih ya. Kan? Tak payah tanggalkan pakaian dia. Kan? Pakaian askar dia tu, kan? Pakaian tentera dia tu berlumuh dengan darah apa semua, maka dibungkus sekali. Tu dia. Kan? Tak payah buang-buang sebab syahid dunia. Kan? Tak payah dimandi sebab apa? Darah yang keluar itu laksana baunya hebat macam kasturi. Tu darah orang mati syahid. Allahu akbar, hebatnya orang mati syahid. Tak payah dimandi-mandi dah. Kan? Maka dibungkus dengan kain putih saja untuk bagi cantik, kemudian terus saja masuk ke liang lahat. Artinya itu orang panggil syahid dunia, akhirat. Akhirat dapat syahid macam mana? Maka Allah Ta'ala bukan mematikan dia, rohnya itu Allah masukkan tembolok burung yang hijau. Roh orang mati syahid tu, tu orang mati akhirat tu. Dua, dunia dan akhirat. Maka mati syahid ni, roh dia, kita hanya nampak jasad saja dalam liang lahat, tapi Allah Ta'ala ambilkan roh dia itu, bubuh dalam tembolok burung yang hijau, berterbang di dahan-dahan syurga. Sedapnya dia. Dia melihat nanti keindahan syurga. Dia hinggap dahan sana, dia hinggap dahan sini dalam syurga. Bila dia pergi tepi, dia syurga tu ada kolam. Kolamnya cukup cantik, cukup indah. Dan kitab Balul Mazi, Nabi menceritakan sifat-sifat syurga. Sifat-sifat syurga yang kita dengar saja, Allahu Akbar, hebatnya syurga ni. Sehingga sahabat tanya, di mana ni ya? Untuk siapa ya Rasulullah syurga ni? Sebab apa? Syurga itu paling kurang untuk seorang lelaki. Seorang lelaki, seorang lelaki, dua permaisuri. Seorang lelaki, dua permaisuri. Itu permaisuri. Bila dari syurga ada 70. Tak rasa syok kan? Kita sini satu kan? Satu ya. Tapi bila itu pun kita rasa hebat, rasa gah waktu kita muda-muda.
Umur 30, umur 40, okeylah. Mai 50, 60, repot belakang dah. Habis Dah dah. Tidur pun tidur begitu lah, no? Itu dia. Sebab tak boleh pergi dah. Oh, tak ada gah, tak ada tenaga orang ni kan. Itulah. Tapi nak ceritanya, ahli syurga tu sekurang-kurangnya 2 orang. 2 orang ni, pakaian dia, Nabi sebut seperinci ni, pakaian mereka itu ialah 70 lapis. Pakaian, inilah permaisuri kita tu. Siapa permaisuri kita? Bini kita yang solehah. Bini kita. Sebab tu kita dengan bini kita jaga elok-elok kan. Bini kita tu. Bini kita tu, dia, lah ni orang panggil upgrade. Upgrade apa ni? Dipercomelkan dia. Walaupun mati tua. Kan? Repot semua dah mati. Bila masuk syurga, dia sebagai isteri kita syurga. Allah Ta'ala percantikkan dia macam umur 30-an. Kita pun sepatut jugalah dipercantikkan kita dan diperlawakan kita. Bini kita, jangan 70 lapis pakai. 70 lapis pakaian tu nampak luar dan dalam. Allahu Akbar. Tak tahu dan nipis terang mana, kita tak tahu. Hebatnya lah syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. No? Tu cerita dalam kitab Bahrul Mazi. Terperintinya ahli-ahli syurga. Nampak tak? Okey, selesai. Kita mencerita bab tu. Tapi nak ceritanya mati syahid. Itu dia keadaan dia. Terbang sana, terbang sini. Dia dia tengok pandangan syurga tu. Dia singgah di dadahan pokok. Kemudian sampai situ tempat, Allah tanya dia. Tanya. Kamu nak apa lagi? Saja Allah tanya. Tak mau apa dah. Ini kira hebat dah ni. Dah, aku tanya, nak apa lagi? Apa nikmat lagi nak? Cukup dah. Ni pun cukup nikmat. Allah tiga kali tanya. Kalau begitu, ya Allah, bolehkah kami, kalau boleh, kami nak hidup balik di dunia, kami nak berperang fi sabilillah, kami nak mati sekali lagi. Tu hebatnya mati syahid. Tapi kita takut. Maka orang yang mati ketika menuntut ilmu, maka pahalanya pahala syahid akhirat. Maksud katanya macam pelajar-pelajar UPSI kan, yang accident bas tu, maka itu kira macam syahid akhirat lah. Sebab dia berjalan untuk ilmu, kan? Untuk ilmu, alhamdulillah dapat pahala syahid akhirat dia. Maksud katanya kena kapan mandi semasa lah. Kena mandi apa semua, kena kapan. Tapi pahala dia tu, pahala dapat syahid akhirat. Moga-moga. Sebab apa? Dia dalam perjalanan untuk ilmu. Okey dah tu. Alhamdulillah. Kan sekurangnya dapat dah untuk dia. Kan? Kata setengah tu seorang daripada pelajar tu, mati lagi senyum wajah dia untuk pegang Al-Quran. Okey, tak apa. Sambung. Mana? Sikit lagi. Dan kata Imam Al-Ghazali, jumpa no? Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah pada permulaan kitab Bidayatul Hidayah. Ini kitab Imam Ghazali. Saya tak baca, panjang sangat. Saya ambil makna ya. No? Saya ambil makna ya. Sebab panjang kan? Tuan-tuan bacalah, saya ambil makna saja. Hanya saya nak ambil tentang sabda Nabi, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man a'ana syakhsan ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Tu hadis Nabi kan. Okey, maknanya maka ketahui olehmu bahwasanya jikalau engkau kehendaki dengan menuntut ilmu itu akan bersedap-sedap. Bersedap apa? Bila aku balik daripada Timur Tengah ni, dapatlah aku makan gaji besar. Contoh kan. Dan bermegah-megah. Orang hormat aku. Bila aku balik mengaji, ni pakai dengan kod apa semua, orang hormat. Kan. Tu nampak tak tu? Dan terdahulu atas orang yang semasamu. Macam orang dulu-dulu contohnya kan. Aku nak jadi macam dia lah. Dia balik daripada Mesir contohnya. Lah ni hebat dia. Jadi Tok Qadi. Jadi orang besar.
pegawai sekian-sekian. Jadi itulah tujuan dia tu mengaji kan. Dan supaya cenderung muka manusia kepadamu, paling kurang orang hormat pada hang. Tu tujuan dia belajar, tujuannya. Tujuan aku belajar dapat ilmu orang alim kan. Jadi alim ni, maka orang pun akan hormat aku belakang. Tu tujuan dia. Yang ni tujuan tak betul ni nah. Ni tujuan tak betul ni. Jangan niat macam tu. Kan? Kita belajar ilmu tinggi-tinggi tujuannya untuk hormat kita. Jangan. Ya. Dan menghimpunkan kekayaan dunia. Iyalah. Kan? Ui, lah ni kan penceramah bukan koman, kan? Bukan koman. Kan? Tambah hak kita jemput daripada hebat-hebat ni kan. Selebriti kan kita jemput kan. 300 tak main ke apa lah. Tak main. Kan? 1,500 tu paling kurang lah. Kan, ya. Nak himpun harta kekayaan. Tujuan dia belajar, dapat ilmu, kemudian dapat himpunkan kekayaan dia. Niat daripada awal tu. Ingat no? Ni belakang ni. Ingat. Bila niat macam tu sahaja, memanglah dapat. Memanglah hormat dia. Memanglah bila pergi kedai dia tak kena belanja, orang lain belanja. Nampak kan? Nampak kan? Hormat dia lah. Nescaya. Ni jawapan dia. Engkau berusaha merendahkan akan agama, meruntuhkan akan agama. Tu dia. Kan? Niat dia macam tu untuk orang hormat dia, untuk bersedap-sedap, untuk bermegah-megah, untuk orang hormat pada dia, menghimpunkan kekayaan. Maka seolah-olah dia ini berusaha meruntuhkan agama Allah. Allahu Akbar. Takutnya pada orang alim. Ni. Runtuh agama tu. Orang dengar boleh lah, tapi nak amal agak payah. Sebab apa? Tu di antara dia tu. Ya, dengar boleh ya. Sedapnya dia ni ceramah, sedapnya. Tapi apa dia ceramah? Tak tahu juga dia kata apa dah. Habis. Kan? Dan membidasakan dirimu. Dan engkau jual akhiratmu dengan duniamu. Gitu. Seolah-olah kita jual akhirat dengan dunia. Tujuan kita belajar ilmu, nak biar orang pandang pada kitanya, pandang tinggi dan sebagainya. Bukan senang nak mula kita niat ni, no? Sebab itulah alim ulama dahulu kala, orang-orang alim dahulu kala, hebat ilmu depa ni dapat berkat. Ni dia keadaan dia. Sebab saya belajar ni pondok kan. Tok guru pondok ni masya-Allah. Bukan kita ada gaji, tak ada gaji. Kan? Tak ada gaji. Bukan ada gaji pun. Kalau dia, dan kalau katanya anak murid itulah dia ada yuran sikit. Yuran ni hanya beda-beda. Ni bayar pondok. Sebab bukan ada elektrik, dia pakai minyak tanah pakai api. Kadang-kadang sampai tu terbakar pondok. Ada. Itu sajalah beda-beda ambil. Kemudian yuran tu bila ambil sikit untuk bayar guru-guru yang mengajar. Banyak mana tu? Zaman saya mengaji, ketika tu lah, berapa ringgit ni? Yuran. Ringgit. Bukan puluh. Ringgit. Tak tahu nak kata apa. Hebatnya. Maka perjualanmu itu rugi dan perniagaanmu itu tiada laku. Ingat akhirat tak ada apa. Dan orang yang mengajar akan dikau itu menolong bagimu atas maksiat dan berkongsi ia akan dikau dalam kerugianmu. Orang yang mengajak kamu pun rugi juga dunia dan akhirat. Dan iaitu seperti menjual pedang kepada orang yang merampas di jalan. Bagi tok guru yang mengajak orang yang macam ni, seolah-olah dia jual pedang pada perompak. Dapat tak? Jual pedang pada perompak. Yang demikian itu perbuatan maksiat. Dan barang siapa menolong akan seorang atas buat maksiat, dan jika dengan setengah perkataan sekalipun, maka adalah ia jadi berkongsi di dalamnya dalam kemaksiatan. Maksiat. Kan? Bukan senang. Jadi ada kaitan dia anak murid dengan guru.
Tu dia nah. Jadi itulah di antaranya pada pagi ni. Maaf banyak-banyaklah nah. Jadi kita sampai dulu lah. Wa in kanat niyyatuka wa qastuka bainaka wa bainallah min talibil ilmi al-hidayah. Dua akan datang insya-Allah. Jadi kita apa dia pentingnya kita tujuan kita untuk ilmu untuk mendapat mardatillah. Tu pertama sekali nah. Nak dapat mardatillah. Apa mardatillah? Aku bila aku mengaji ilmu, aku nak buat taat Allah dengan sempurna. Kemudian aku nak mai takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu tujuan kita belajar ilmu. Bukan ada apa pun. Tuan-tuan alhamdulillah. Sebab tuan-tuan belajar semua ni bukan tujuan nak pergi mengajar orang. Kan? Adakah aku ni nak mengaji, nak mengajar? Tak. Aku belajar ni tak ada apa tujuan. Hanya tujuannya untuk dapat mardatillah. Kan? Dapat ilmu yang manfaat. Aku nak beramal dengan ilmu tersebut untuk lebih takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih hebat tuan-tuan berbanding orang yang mengajar. Kan? Orang yang mengajar ni tak tahu, wallahualam, saya tak tahulah. Kan? Saya tak tahu. Lepas sebab apa? Lepas ni dia memang dia dapat punya. Kan? Tu. Tak tahulah nak kata apa. Tuan-tuan alhamdulillah bersih, suci niat. Wallahualam. Maaf banyak-banyak nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Ahad ya Wahid ya Mawjud ya Jawad ya Basit ya Karim ya Wahhab ya Dattawul ya Ghani ya Mughni ya Fattah ya Razzaq ya Alim ya Hayyu ya Qayyum ya Rahman ya Rahim ya Badi'as samawati wal ard ya Dzal Jalali wal Ikram ya Hannan ya Mannan infahna minka binafhatin khairat tughnina biha amman siwak in tastaftihu faqad ja'akumul fath inna fatahna laka fathan mubina nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ya Dzal Arsyil Majid ya fa'alan lima yurid aghnina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak wahfazna bima hafazta bihi dzikr wansurna bima nasarta birrusul innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum.